Alright. Okey. Ini adalah lambang putaran matematik. Ada dua lambang lah. Okey. So tengok betul-betul macam mana rupa dia. Dia straight. Lepas tu dia macam ni. Lepas tu turun bawah. Okey. Kita tengok macam mana cara untuk membuat lambang tu. Okey. Ini contoh yang cikgu dah buat. Katakanlah diberikan di dalam soalan kan. Katakanlah dia bagi satu titik. Okey. Dan titik ini dinamakan sebagai P. Kalau P maksudnya objek lah. Okey, lepas tu dia kata P putaran pada pusat, contohlah pusat dia kat sini. Okay, tapi kat sini cikgu tak letak koordinat. Okay, so kita tahu dekat sini adalah dia punya pusat. Okey, bagaimana kita nak buat dia punya lambang yang macam dekat tepi ni. Okey, tengok betul-betul. Buat dekat sikit. Okay, katakanlah pusat dia dekat sini. Okey, so bagaimana kita nak menentukan ataupun membuat lambang ini? Hari ini kemahiran awak adalah membina lambang putaran matematik. Okey, so katakanlah dekat sini. Kita punya lambang, kalau kita nak buat, mesti bermula daripada pusat. Okey, pusat pergi kepada P. Kalau dekat sini P prime, kalau kat sini image lah. Kalau kat sini objek lah. So buat satu-satu. Okey. So daripada pusat kita naik atas. Buat warna merah. Okay, naikkan dia ke atas. Okey, nampak naik ke atas supaya dia sama level dengan objek P kita. Selepas itu daripada sini kita akan buat ke sini. Nampak? Okey, kalau kamu confused, kamu buat satu persatu. Okey, kita buat yang ini dulu. Okey, yang ini ada berapa kotak? Okey, cuba kira ada berapa kotak naik ke atas. Tuliskan jawapan kamu di ruangan mesej. Cuba kira berapa kotak yang cikgu tandakan ni. Okey, tulis dekat sini. Okey, Shimbi, Ahmad Zuhairi kata 4. Betul. 1, 2, 3, 4. Okey, so kita kena buat dahulu 4 garisan di sekeliling dia. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. Okey. So kita buat sama-sama. Kita buat kat tepi dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, stop. Buat dekat bawah pula. 1, 2, 3, 4. Okey, buat dekat sebelah sini pula. 1, 2, 3, 4. Okey. Nampak? Dia jadi 4 di setiap penjuru ni. Okey, seterusnya bila dah buat yang itu, gerakkan yang pertama tadi yang kita buat tu ke arah objek P. Okey, so kita gerakkan, kita kira berapa kotak sama-sama. 1, 2, 3. Okey, maksudnya dia akan bergerak lagi 3. Jadi, untuk lagi 3 ni kita kena buat supaya bentuk dia nampak macam di sebelah sini yang cikgu buat ni. Okey, so kita buat sama-sama. Kalau dekat sini, mesti dia ke bawah. Okey, so jadi 1, 2, 3. Yang ini pula, nampak kat tepi ni, dia mesti ke kiri. 1. Kalau confuse kan? Kalau cikgu buat macam ni, dia dah tak jadi bentuk lambang Nazi tu. Dia dah jadi bentuk lain. Jadi kita kena pastikan lukisan yang kita buat tu dapat sama dengan lambang yang kita cikgu tunjuk tadi. Okay, so buat 1, 2, 3. Kira kotak tu betul-betul. Dan yang ini dia naik ke atas. 1, 2, 3. Okay. So sekarang kita dah siap buatkan lambang dia. Kemudian buatkan anak panah dia. Okay, yang pertama tadi pusat kan. Daripada pusat naik atas pergi ke kanan jumpa objek P. So ini anak panah dia. Okay, manakala yang di bawah ni pun sama. Ke sini, turun bawah. Okay, yang ini pula. Yang ini turun ke bawah, pergi ke sana. Okay, anak panah ni penting. Sini ke sini. Okay, boleh tak? Faham tak cara untuk membina lambang ini? Tuliskan di ruangan mesej. Faham? Kurang faham? Tak nampak? Tak jelas? Okay, macam mana murid-murid? Boleh tak? Ni kalau awak nak test dekat buku awak pun boleh. Sama ada betul-betul tak awak memahami cara untuk melukis garisan tersebut. Boleh ke tidak?
Okey, Shimbi kata faham. Okey, faham Okey, cikgu ajar ni slow dulu. Kita tak masuk soalan lagi. Okey. So, kita akan tengok macam mana contoh soalan untuk kita bina lambang ini. Okey, so kita tengok. Okey, dekat sini kita baca dulu soalan. Okey, soalan dia adalah tentukan titik imej. Okey, kenapa dia titik imej? Sebab dalam soalan ni dia berikan koordinat. Okey, dia ada paksi X, paksi Y dan dia berikan titik P. So, bila dia bagi P, kita tahulah P tu adalah objek. Nampak dekat sini dia bagi P. So, kalau dia bagi P, kita kena tentukan dia punya imej tu dekat mana. Okey? So, kita baca soalan dahulu. Putaran, okey, imej tu mesti berada pada putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, so kalau cikgu back yang tadi, kalau arah jam, dia mesti bergerak ke sini. Betul tak? Arah jam. Kalau 90 darjah, ni 90 darjah kita. Okey? So kita tengok dekat sini, 90 darjah ikut arah jam. Kalau dia nak imej, kita ikut je soalan dia. Arah jam, 90 darjah, pusat 1, -2. Okey, so kita tandakan dahulu dia punya pusat. 1, so cari 1 dekat sini, -2. So dekat sini adalah kita punya pusat. So yang pertama, bila kita dah buat macam ni, ikut cara cikgu tadi, buatkan lambang yang tadi cikgu ajar. So kita buatlah, kita kira berapa? 1, 2, 3. Stop sampai 3 je sebab P tu dekat sini. Kalau awak naik lagi sampai atas, P tu dekat bawah, dah tak sampai dah. So buat sampai situ je, sampai P. Okey. So 3 kotak. Buat dekat tempat lain juga. 1, 2, 3. Okey, bawah pula. 1, 2, 3. Okey, dan di sebelah kiri 1, 2, 3. Okey, seterusnya buat anak panah menuju ke arah objek. Okey, berapa kotak? 1, 2, 3. Okey, dah jumpa P. So sama juga yang lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. So nampak tak lambang yang cikgu buat tu? Barulah nampak rupa dia kan? Okey. So kalau awak buat lepas tu macam pelik je kan? Dia punya lengkok tu tak sama, tiba-tiba jadi kotak pula. Maksudnya salah lah tau buat. Okey, lepas tu buat kat anak panah. Mesti akan ada 4 anak panah. Okey, sekarang ni dia punya soalan ikut arah jam. Jadi kalau ikut arah jam, sekarang ni P kita dekat sini. Jadi dia akan pusing ke sini ikut arah jam. Dia nak berapa sudut? 90 darjah. Okey. So 90 darjah mengikut arah jam. Okey. Jadi kita tengok daripada P kan. Okey, yang ini. Ini adalah dia punya garis asal dia yang kita buat. Daripada sini mesti jadi 90 darjah. Ikut arah jam. Nampak 90 darjah. Jadi dia cecah kepada garisan mana? Garisan yang dekat sini. Nampak? Bila buat 90 darjah macam tu, dia berada di atas garisan ini. Okey? So, kita punya imej dekat mana? Ikut anak panah tu. Di sini, sini. So anak panah dia dekat sini. Jadi dekat sinilah kita punya imej. Jadi awak tuliskan dekat situ. P, imej. Berapa baca? Okay, atas ni 4. Okay, dekat bawah ni. Ni kena tanda lah. So dekat sini adalah -5. Okay. So macam mana? Boleh faham tak cara untuk mengenal pasti di manakah imej bagi P? Okay, cikgu nak awak tulis okey tak okey.
Tuliskan respon anda di ruangan okey, di ruangan mesej sama ada okey ataupun tidak. Okey, Shimbi, Syamina okey, Anik Naufal, Ahmad Zuhairi. Lagi yang mana baru 4 orang ni. Putri Nur Danish okey. Okey. Ini ingat ni arah jam. Arah jam. Okey. Kita tengok kalau semua kata okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. So ini pun sama juga. Dia nak kita tentukan titik imej diberi objek P berada pada koordinat negatif 4, 6. Okey, ini adalah kedudukan bagi P. So apakah soalan dia? Putaran 90 darjah. Sama juga macam tadi. So kita gariskan kata kunci dia. Putaran 90 darjah. Tetapi kali ini mesti lawan arah jam. Kalau yang tadi ikut arah jam. Kalau yang ini lawan. Lawan maksudnya dia terbalik. Dia macam tu. Okey. Jadi kita tentukan dahulu dia punya pusat iaitu 1, 4. Yang ini kena pandai lah. Tengok. 1 ni adalah nilai X. So sini adalah 1 pergi dekat 4. Okey. So kita tahu kat sini dia punya pusat. So apa perlu kita buat? Gerakkan garisan daripada pusat jumpa objek. Ingat, daripada pusat jumpa objek. So untuk soalan macam ni gunakan pembaris. Okey, buat macam ni dulu. Kira berapa kotak. Okey kelas, berapa kotak daripada sini sampai ke sini? Kira. Okey, tuliskan berapakah jawapan. Berapa kotak dekat situ. Kalau tak nampak boleh zoom. Okey, bagus Anik Naufal. 5. Okey. So lepas kita dah buat 5 kotak, buatkan setiap penjuru. So buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ke bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, stop. Sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakkan anak panah supaya jumpa kita punya objek P. Okey, gerakkan. 1, 2. Okey, stop kat situ. Sama juga yang ini. 1, 2. Okey, yang ini ke bawah. 1, 2. Dia punya garisan ni dia takkan bertemu. Dia takkan tiba-tiba jadi macam ni. Ini salah Okey, lepas yang ini. Nampak yang ni dah masuk dekat sini kan. Jadi dia akan lari lah. Dia pergi sini pula. 1, 2. Okey. Lepas tu. Saya ingat pula. Buat anak panah. Buat anak panah. Okey. Sekarang soalan kita minta lawan arah jam. So nampak ini adalah garisan daripada pusat ke objek P. Ambil daripada pusat ini bergerak kepada kita punya 90 darjah. Ingat 90 darjah tu adalah sudut tegak. Kalau macam ni kan. Ini adalah 90 darjah. So ini garisan yang pertama kita buat. Nampak yang ni kan? Yang pertama. So daripada sini jika dia lawan arah jam dia akan bergerak ke sini. Nampak? Ke sini. Jadi daripada sini garisan ni pergi sini. Sebab sini dah 90 darjah dia. Jadi tengoklah dia kena pada garisan mana. Okey, tuliskan dekat Google Meet punya mesej ni. Berapakah koordinat bagi titik imej P prime? Okey, cuba tulis. Salah pun tak apa. Berapakah koordinat bagi titik imej tersebut? Okey, boleh cuba. Baca betul-betul, tuliskan dalam kurungan macam mana cikgu ajar tadi. Okey, siapa nak cuba? Berapakah koordinat imej dia? Tulis dekat situ. Okey, Shimbi -1, -1. Yang lain macam mana? Syamina, Anik Naufal, Putri Nur Danish, Ahmad Zuhairi, Keyo Hansyang, Eva, Chua Yongjun. Tengok, ni nampak. Daripada sini, kan? Ini yang pertama kita buat.
So anak panah dia kena 90 darjah kepada garisan ini. So kita tengoklah garisan ini turun bawah. Oh dekat sini lah kita punya image. Jadi sini adalah P prime. Di mana dia punya koordinat adalah sini nampak. Negatif 1. Dan dekat sini adalah negatif 1. Jadi Shimbi nampaknya betul jawapan kamu. Negatif 1, negatif 1. Ini adalah kaedah yang baru. Yang mana tak semua guru gunakan kaedah ini. Okey, ada kaedah lain dia lagi susah lah. Jadi kita guna kaedah ini yang agak mudah. Okey. Ini adalah untuk titik image. Nampak yang tadi pun titik image. Kalau titik image kita nak cari, kita ikut je soalan dia. Kalau dia kata lawan arah jam, so kita pun buatlah lawan arah jam. Tetapi sekiranya soalan tu dia berikan, kalau dia bagi image, okey, untuk soalan ni, dia suruh kita tentukan koordinat titik objek. Yang ini dia nak kita cari titik objek. Maksudnya dia nak kita cari yang asal. So sepatutnya macam ni kan. P mestilah kepada P image. Sekarang dia berikan dalam soalan ni, nampak yang cikgu bulatkan tu, dia berikan P image. So kita kena cari P ni berapa. Kena cari objek. So bila jadi macam ni, kita kena patah balik. Nampak, kita kena patah balik. Jadi soalannya, putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, kalau dikata lawan arah jam, awak kena tukarkan arahan dia jadi ikut arah jam. Okey, hanya untuk soalan yang minta kita tentukan koordinat objek. Kalau dia nak objek, kita tukar soalan dia. Okey, pada pusat 3,6. Okey, so kita tandakan dahulu pusat 3,6 tersebut. Okey, tengok dekat dalam gambar rajah. Okey, kejap lagi cikgu bagi soalan, nanti cikgu tengok awak boleh jawab ke tak. Okey, 3,6. So kita tandakan pusat dia. 3 dekat sini, 6 dekat atas. Okey, so ini adalah kita punya pusat. Okey, cikgu nak tanya, selepas kita tandakan pusat, apa yang kita kena buat ni kat sini? Apa arahan seterusnya yang cikgu ajar tadi? Apa yang perlu kita lakukan? Buat garis. Okey, buat lambang nazi tu. 1, 2, 3, 4. Nampak? 4 barulah kena, terbalik. Daripada pusat. Pusat 1, 2. Sekejap 3, 6. Okey, so kalau macam ni pusat, sini adalah kita punya image. Gerakkan, dia mesti antara kiri atau kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, sampai 4 saja. Okey, sebab dekat sini kita punya image. Gerakkan sini juga. 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini pula 1, 2, 3, 4. Dan di bawah 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu gerakkan ke arah image tersebut. Gerakkan dia ke arah image. 1, 2. Okey, yang ini dia turun ke bawah. So kat sini dia dah ambil ruang ni. Jadi kita yang ini kita ke sana. 1, 2. Okey, yang ini naik ke atas. 1, 2. Dan yang atas ni ke kanan. 1, 2. Okey, cikgu akan padamkan ke atas ni, takut confuse. Okey, jadi lepas kita dah buat dia punya garisan ni, buatkan anak panah kat setiap hujung, setiap penjuru. Okey, dan soalan kita minta 90 darjah lawan arah jam. Tetapi kita nak cari titik objek. Maksudnya kita nak patah balik daripada P image kepada objek.
So kita kena ikut arah jam. Jadi dia punya objek tu nanti akan berada di sebelah sana. Okay, di sebelah sini. So daripada sini kan dia punya original garisan yang pertama kita buat untuk jumpa P. Ni untuk jumpa P. Jadi daripada situ gerakkan dia 90 darjah. So sini ke sini adalah 90 darjah mengikut arah jam. Okey, berapakah koordinat koordinat objek bagi P? Okey, P dapat berapa jawapan dia? Okay, cepat yang lain cuba berapakah koordinat bagi objek P? Cepat tu. Sini ke sini. Jadi dia jumpa garisan ini. Garisan ini tengok anak panah dia ke mana. Baca koordinat dekat sini. Berapakah koordinat bagi objek P? Okay, tak apa. So dekat sini lah anak panah kita nampak sini. So ini adalah P. Jadi dekat sini berapa? Sini 1, sini 2. So 1, 2. Nampak? Okey? Betul. So apa yang perlu awak ingat? Kalau dia nak kita cari objek, kita tukar arahan dia. Kalau dia nak kita cari koordinat image, kita ikut sahaja. Okey, kita test lagi satu soalan. Cari koordinat titik objek. Nampak dia nak kita cari objek. Maksudnya daripada P, dia nak patah balik jumpa P objek. P prime nak jumpa P objek. Nampak bila patah balik kita akan ikut, kita akan tukar soalan dia. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Dia kata ikut. Jadi kita punya soalan kita akan buat lawan arah jam. Okey, so yang pertama tandakan dahulu pusat dia iaitu 2, 2. So 2, 2. Okey, dekat sini adalah kita punya pusat. Okey, jadi bila kita dah tandakan pusat, kita perlu buat dahulu kita punya simbol. Buatkan dulu kita punya simbol Nazi tersebut. Sekarang image kita dekat sini. Jadi kita gerakkan dahulu ke arah image tersebut. Ke sini. Ingat dia mesti gerak antara kiri atau kanan dulu. Okey, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat 5 kotak di setiap penjuru. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, naik ke atas pula. 1, 2, 3, 4, 5. Turun bawah. Okey, cikgu akan gerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, seterusnya jumpakan dia kepada image tersebut. 1, 2. Ini pun sama. 1, 2. Kenapa cikgu buat ke sini? Sebab ini dia turun bawah. So dia dah conquer kotak ni. Jadi yang ini akan dapat kotak yang sini. Yang ini kotak kosong kan? So dia boleh naik ke sini. 1, 2. Yang ini dia akan ambil kotak yang sini pula. 1, 2. Okey. Kemudian buatkan dia punya anak panah. Okey. So dia kata 90 darjah ikut arah jam. Sebab kita nak cari objek, kita akan tukar arahan dia, kita mesti lawan. So kalau lawan arah jam, yang ini dia akan ke sini. Okey, lawan arah jam. Macam tu lawan arah jam. So ini adalah dia punya original. Original punya garisan. Sini. Ni yang P, jumpa P adalah original. So daripada yang original tu buatkan jadi 90 darjah. So 90 darjah ke sini. Ni 90 darjah. Okey? 90 darjah. So kita tengoklah garisan ini turun bawah. So dekat sinilah kita punya objek. Okey? So bacakan berapakah koordinat objek tersebut. Sini nampak 4 negatif
3. Okey, so jawapan untuk objek bagi soalan ini adalah 4 negatif 3. Okey, so hari ini cikgu cuma ajar cara untuk membina simbol ini sekiranya soalan yang diberikan adalah cari titik objek dan imej. Okey, untuk 90 darjah sahaja. Nanti next class cikgu akan ajar kalau 180 darjah macam mana. So untuk hari ini kita praktis 90 darjah ikut arah jam dan juga 90 darjah lawan arah jam. Okey, yang perlu kita ingat adalah yang pertama, kalau dikata tentukan titik ataupun koordinat imej. Okey, kalau dia nak cari imej, so ikut sahaja arahan. Ikut arahan soalan. Macam biasa. Kalau dia kata tentukan titik ataupun koordinat bagi objek, kalau kita nak cari objek, maksudnya dia berikan kita imej, kita nak patah balik cari objek ni berapa. So yang ini kita kena tukar arahan. Tukar arahan soalan. Kalau soalan bagi ikut arah jam, so kita kena buat lawan arah jam. Ini awak kena take note. Kalau dia bagi lawan arah jam, so kita kena buat ikut arah jam. Okey, so untuk hari ni cikgu cuma ajar 2 perkara. Tentukan koordinat imej, tentukan koordinat objek pada sudut 90 darjah sahaja. Okey, sama ada dia lawan ataupun ikut arah jam menggunakan simbol Nazi yang cikgu ajar tadi. Okey, siap. Jadi untuk selepas ini cikgu akan bagikan soalan di dalam Telegram. Jadi soalan tu awak salin dalam buku latihan. Lepas tu hantar dekat cikgu untuk cikgu semak sama ada awak faham ataupun tidak. So itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak?